Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak sekalian. Uh, jadi untuk minggu ni kita sambung ya. Untuk kelas kita yang pertama kita sambung berkenaan tanah ya, tanah. Ya, tanah ni tanah lah ya. Cuma cikgu tak pasti perbezaan istilah dia tu ya, tapi konsep dia sama ya. Okey. Jadi kita cerita pada hari ini cerita tentang tanah dan tumbuhan apa dan juga haiwan apa yang habitat di situ. Okey. Kalau kita lihat di sini ya, dia kata tumbuhan-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian. Maksud dia bukan semua tumbuhan boleh hidup di atas tanah tertentu. Kalau tanah di kawasan hutan tropika, apa tumbuhan dia? Kalau tanah di kawasan Siberia, ada tumbuhan dia tersendiri. Tak sama ya, pokok di Siberia tak sama macam pokok di Malaysia ya. Bergantung juga pada tanah ya, selain daripada faktor iklim. Okey. Kita lihat poin yang kedua. Dia kata tanah ialah lapisan paling atas di permukaan bumi ya, yang terhasil daripada dua benda, dua bahan. Bahan organik, satu bahan bukan organik. Okey, bahan organik, bahan bukan organik. Bahan organik ni senang ceritanya daripada ni lah, tumbuhan dan juga haiwan yang reput. Okey. Haiwan dan juga tumbuhan yang reput, itu bahan organik. Bahan bukan organik daripada batu lah. Okey, daripada batu ya. Batu tu dia pecah akibat tindakan lulu hawa. Lulu hawa ni apa dia? Lulu hawa ni maksudnya dia panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk ya. Lama-lama batu tu pecah ya. Batu pecah, orang kata lama-lama bila batu pecah jadilah batu-batu kecil jadi pasir macam itulah Okey. Kemudian bahan yang mereput pula, ingat tanah ni ada dua bahan satu organik, satu tak organik. Okey. Bahan yang mengalami proses pereputan dan pemecahan, okey, pereputan ni yang organik lah. Pemecahan ni yang bukan organik akan membentuk nutrien tanah yang subur dalam bentuk humus dan juga garam galian. Humus ni daripada bahan organik lah, bahan organik humus ya. Okey. Komposisi tanah, komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaian dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita lihat beberapa jenis tanah ya, beberapa jenis tanah yang ada. Okey. Okey. Yang pertama, ya, tengok buku ya. Okey. Cikgu tak tayang video hari ni ya. Sebab cikgu tak duduk ya. Cikgu jadi Superman ni harap ni. Tu malu nak tayang muka tu. Okey. Yang pertama tanah Chernozem. Chernozem dia satu tanah liat tanah hitam. Okey. Di kawasan padang rumput yang sederhana, iklim sederhana ya, iaitu iklim step macam di Australia macam itulah kawasan-kawasan yang banyak kawasan padang rumput kalau kita lihat macam cerita cowboy kan kadang-kadang kan, padang rumput itulah ya. Dan sesuai untuk tumbuhan-tumbuhan yang renik bukan tumbuhan-tumbuhan pokok-pokok besar bukan pokok-pokok balak tapi lebih kepada pokok-pokok kecil ya, bunga-bunga yang itulah dan rumput-rumput. Okey. Dan bila musim sejuk, yang poin nombor 3, bila musim sejuk tanah akan membeku dan menyebabkan rumput-rumput di kawasan step mempunyai akar yang pendek. Okey. Ini contohnya lah ya.
Contoh-contohnya. Okey. Kalau rajin, kamu carilah dalam Google macam mana rupa-rupanya ni tumbuh-tumbuhan yang ada. Tapi semuanya tumbuhan-tumbuhan kecil. Macam tumbuhan rumput. Nak tengok tumbuhan kecil, tengok ayat belakang dia. Grass. 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 Nampak? Semua grass ni tumbuhan kecil lah. Okey. Kemudian contoh hidupan liar, coyote. Bobcat, jenis kucing. Okey. Coyote ni kalau kamu pernah tengok movie cerita Lion King, dia yang jahat tu. Dia ada yang dia bersekongkol dengan pakcik Simba. Kalau kamu tengok lah, kan. Okey, coyote ni dia macam anjing tapi lain sikit bunyi dia. Okey. Yang kedua, tanah permafrost di kawasan tundra. Okey. Tadi kawasan padang rumput, okey, hawa sederhana. Yang ni kawasan tundra, okey. Di kawasan tundra, nama pun permafrost. Frost ni maksud dia beku. Frost ni nak maksud dia beku. Okey. Jadi nama pun tanah dia beku. Nampak, tanah beku disebabkan suhu sejuk yang melampau. Tanah ini tak subur, kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun. Nampak, kita tengok gambar ni pun banyak salji je lah. Tumbuhan yang hidup di kawasan ni pun orang kata dia punya daya tahan dia pun kena tinggi lah. Jadi tumbuhan dia macam tak tumbuhan lah kalau tengok ni. Sebab apa yang hidup kat situ macam lumut-lumut, kulang pair, semua yang teramat kecil ni. Tak ada tumbuhan besar langsung. Orang kata pokok-pokok renik pun tak ada. Ini orang kata level-level lumut je. Okey. Kemudian antara contoh hidupan, burung kutub, karibu ni macam sejenis rusa dia orang lah. Karibu ni rusa yang bertanduk, apa nama tu. Kemudian musang, arnab Arktik dan juga lemming. Okey, anda boleh Google sendirilah. Okey. Nampak dulu hawa tadi tu dia kata proses hakisan dan perluhan batu-batu. Okey. Hakisan, lepas tu sebab dia panas sejuk dia akan pecah lah. Okey. Kita masuk ke tanah seterusnya. Tanah seterusnya, tanah aridisos. Tanah aridisos di kawasan gurun-gurun panas, gurun Gobi, gurun Sahara. Okay. Jadi jenis tanah ni tanah yang tandus. Okay. Tanah kering yang tandus. Hanya tumbuhan yang punya akar yang panjang untuk menyerap air sahaja boleh hidup di kawasan-kawasan ini. Okey. Yang maksudnya akar itu boleh memanjang ke dalam, macam itulah. Tapi dia bukan akar tunjang, dia akar biasa, cumanya akar dia boleh memanjang. Okey. Poin ketiga, tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif, terutama pada siang hari. Okey. Jadi binatang-binatang pun dia beradaptasi dengan kawasan tersebut, yang mana pada waktu siang dia kurang aktif. Okey. Dia malam je, macam tikus-tikus tanah dia ada juga. Okey. Contoh-contoh tumbuhan yang boleh hidup di kawasan sini, kalau kamu tengok cerita Arab, cerita Timur Tengah, kamu nampaklah banyak ni pokok kaktus. Okey, tapi sebenarnya gurun ni bukan saja di Arab saja, di Afrika pun ada, di Amerika pun ada sebenarnya. Pada pokok kaktus ni, pokok akasia dan juga pokok kurma. China pun ada juga kawasan gurun. Okey. Janjinya kawasan gurun ni dia kawasan yang berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Jadi dia
kawasan tu panas dan juga tak ada tumbuh-tumbuhan yang orang kata banyak. Nah, kalau tengok di sini pun kering dan tandus je. Nah, kalau di sebelah utara dan selatan pula dengan apa, dengan tundranya, kawasan-kawasan tundra, pun tak ada pokok yang ni juga, tapi dia bukan jenis kering, dia pula pokok tak ada jenis terlampau sejuk. Yang ni pokok tak ada sangat sebab terlampau panas. Okey. Okey, antara hidupan kat sini kita tengok unta. Unta dia boleh hidup lah sebab dia ada kelebihan-kelebihan dia sendiri. Kalau kamu lihat kan unta dia ada bonggol. Bonggol tu bukan saja bonggolnya, dia menyimpan, orang kata menyimpan lemak. Maksud dia ada makanan tambahan di situ. Okey. Itulah. Kemudian kalau kita lihat pun unta ni boleh bergerak pada waktu siang kalau kamu lihat, sebab apa? Bila ribut-ribut pasir, kalau kamu lihat dia punya bulu mata dia panjang, maksudnya dia ada beberapa ciri-ciri yang boleh beradaptasi dengan kawasan gurun. Okey. Kemudian sejenis rusa, oryx, kita ingat, musang dan juga jenis tikus tanah dia lah. Okey. Kita pergi kepada tanih seterusnya. Yang ni tanih dekat negara kita pun banyak. Kamu lalu je kat mana-mana nampak dah tanah merah ni. Okey. Namanya tanih Latosol. Okey. Kawasan hutan hujan tropika Malaysia, hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Hutan hujan tropika Malaysia lah. Hutan monsun tropika ni macam Thailand lah. Thailand itulah. Okey, kita tengok tekstur tanih ni. Dia kata ada pelbagai bentuk, sama ada berpasir, liat ataupun lembap. Warna dia merah atau kuning, sesuai lah macam kita dengan apa nama, pokok-pokok kayu yang besar, pokok-pokok balak, kita nak tanam getah kelapa sawit, memang sesuai lah. Okey, jadi hutan di sini tumbuh dengan padat, pelbagai jenis pokok lagi ada, mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Okey, tanah kita sesuai lah dengan cuaca, ditambah pula dengan iklim kita panas lembap sepanjang tahun, jadi memang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Okey. Kemudian kedua-dua jenis hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar, yang bergantung kepada ekosistem. Maksud dia ekosistem tu sentiasa aliran dia sentiasa okey. Maksud dia dengan ada pelbagai hidupan liar dan juga ada pelbagai tumbuh-tumbuhan dan sesuai untuk menjadi habitat dan juga sumber makanan pada haiwan-haiwan tu. Okey. Contoh tumbuh-tumbuhannya ialah pokok jati, okey, antara kayu yang mahal, pokok cendana, mahagoni, jelutong, yang ni semua pokok-pokok pokok balak lah. Okey. Kemudian hidupan-hidupan liar, gajah, harimau, beruang, kancil, cepelai dan lain-lain lagi lah, ada banyak lah. Okey. Kemudian yang ni, okey, seterusnya tanih Potzol. Tanih Potzol, yang ni contohnya di kawasan di bawah tundra, kawasan-kawasan Siberia Utara lah. Okey, tanih ini sebab apa, kawasan hutan konifer ni di kawasan itulah, Siberia Utara. Kemudian tanih ni jenis nipis, berasid dan juga beku. Okey. Jadi tumbuh-tumbuhan ni akar dia pendek, dan dia tak adalah sampai boleh ke dalam sangat, tak adalah akar dia terjah ke dalam. Kemudian tanih ni jenis nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan liar bergerak mencari makanan. Okey, pokok-pokok renik pun ada juga menjadi sumber makanan kepada hidupan liar yang ada lah. Okey.
Dan kalau kita lihat contoh-contoh pokoknya, pokok pine, cedar, birch, fir dan spruce. Kebanyakan pokok-pokok ni kalau kita lihat dia pokok macam pokok Christmas, macam pokok Christmas tu kan. Jenis pokok berdaun tirus. Jenis pokok berdaun tirus ni bukan apa, tujuan dia bila ada salji dia tidak menampung salji lah. Maksud dia salji senang turun. Pokok pun pandai juga beradaptasi dengan iklim. Okey, kemudian hidupan liar yang ada moose, sejenis macam rusa dia lah. Egg pun macam rusa dia juga. Okey, ataupun seladang cikgu. Okey. Lynx macam kucing. Okey. Beruang dan juga harimau Siberia yang color putih tu lah. Putih putih belang hitam. Itu harimau Siberia. Okey. Kita seterusnya ke yang terakhir sekali. Tanah yang terakhir sekali. Tanah Terra Rosa di kawasan hutan Mediterranean. Kawasan Mediterranean ni macam Turki ni tu lah. Dia Eropah ala-ala Arab gitu. Ya. Arab Eropah macam tu lah. Kawasan Mediterranean. Okey. Tanah Terra Rosa kalau yang biasa dengar ada, kalau zaman-zaman cikgu muda dulu ada kumpulan kumpulan Terra Rosa nama dia, kumpulan nyanyi lah. Dia penyanyi dia nama Ali Ekspedisi. Ali tapi lepas tu Ali tu dia masuklah kumpulan ekspedisi, jadilah Ali Ekspedisi. Kalau kamu tahulah. Okey, jadi rupanya Terra Rosa ni dia ambil nama sejenis tanah. Gitulah bubuh nama kumpulan rock. Okey. Dan tanah Terra Rosa ni dicampuran tanah liat dan berpasir. Warna dia macam tanah yang di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tu lah. Tanah nama Latosol. Lebih kurang macam tu kalau kita lihat. Dan kawasan ini daripada hutan bangkok dan juga pokok tirus di kawasan tanah tinggi. Okey, tanah ini juga menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar. Contohnya pokok rosemary, pokok lavender, biasa dengar ni kan. Okey, biasa nama minyak wangi rosemary, lavender. Pokok pine ni macam pokok Christmas lah. Okey, contoh serigala dia, contoh hidupan liarnya serigala, rusa, landak dan juga elang. Okey. Jadi itu saja buat masa ini. Tugasan anda. Okey. Tugasan anda menggunakan buku modul. Kan kamu dah beli buku modul, buku modul buat sebab apa, kita campur sekali dengan latihan yang awal-awal tu, yang TP1, TP2 dan TP3 kita tak buat. Jadinya kamu siapkan muka surat 14, muka surat 15 dan muka surat 16. Muka surat 14, 15, 16. Cikgu nak tengok itulah hasil kerja kamu. Okey. Okey, sekian saja pada kali ini. Kita bersambung pada video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.